Jadi tuan-tuan, di sini kita belajar. Belajar tentang di akhir zaman Islam akan menjadi ghuraba. Apa dia? Yang pertama, dia jadi pelik dengan pakaian Islam. Dia jadi pelik dengan fashion Islam. Dia jadi pelik dengan satu image yang Islam bawa dalam pakaian menutup aurat. Dianggap sebagai tak bagus. Saya baru balik Tanah Suci tau. Saya baru balik Tanah Suci. Tahun lepas lagi. Waktu saya pergi berubat di Madinah. Saya dah tengok dah. Saya tengok datang 5-6 orang dia orang pakai seluar pendek. Dia orang datang. Malaysia? Ya, Malaysia. Malaysia bagus. Saya kata, hang tak bagus. Saya kata kat kawan saya, satu hari nanti dalam Masjid Nabawi tu, kawasan luar pun orang pakai seluar pendek. Betul tak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tuan-tuan yang saya muliakan, Nabi SAW dalam satu hadis riwayat daripada Imam Muslim, Nabi SAW bersabda, bada'ul Islam ghariban wa sayaudu kama bada'a ghariban. Bada'a maksudnya bermula, permulaan, ibda', permulaan. Bada'al Islam, Islam ini bermula dalam keadaan gharib, pelik. Ghariba ni dia ada banyak maksud. Yang pertama pelik. Yang kedua ganjil. Ghariba ni orang macam terkejut. Ghariba ni macam orang tak percaya. Ghariba ni orang tak suka. Ghariba ni maknanya ialah luar daripada kebiasaan. Ghariba ni benda yang orang betul ke? Betul ke? Itu ghariba. Kata Rasulullah, bada'al Islam ghariba. Islam bermula dalam keadaan pelik yang saya sebutkan tadi. Wasayaudu, dan akan berlaku balik. Wasa, Allah Nabi gunakan perkataan saufa, benda yang akan berlaku. Wasayaudu kama bada'a ghariba, maka akan berlaku balik kepelikan, keganjilan macam mana Islam awal-awal dahulu. Islam bermula dalam keadaan ganjil, dalam keadaan dagang, terasing, pelik. Kemudian Islam menjadi dominan. Di Mekah, naik sampai ke Madinah, naik ke Mekah balik. Kemudian seluruh Jazirah Arab. Dia pergi ke negara Afrika, dia naik ke Iraq, dia sampai ke Tanah Melayu. Sampailah satu dunia. Maka dia dominan dalam dunia. Dan kata Rasulullah, di akhir zaman, dia menjadi ganjil semula. Dia menjadi pelik semula. Dan kata Rasulullah, fatuba lil ghuraba, maka beruntunglah. Fatuba, maka beruntunglah. Maka baiklah siapa-siapa yang dianggap pelik pada zaman itu. Mudah-mudahan kita termasuk dalam golongan ganjil itu. Dalam golongan pelik, dalam golongan yang betul ke ni? Mudah-mudahan kita termasuk di dalam golongan dagang itu. Baik, tuan-tuan tengok cerita Sri Mersing. Orang veteran macam saya, dia ingatlah cerita Sri Mersing. Sri Mersing, cerita Pak Malau dengan Damak. Tuan-tuan ingat kan? Pak Malau duduk di kampung. Bila duduk di kampung ni tuan-tuan, anak dia disukai oleh anak ketua kampung, Mahmud Jun. Mahmud Jun jahat. Mengoraknya Rosnani. Sri nama dia. Tetapi Sri tak suka dekat Mahmud Jun. Sri suka dekat Nordin Ahmad. Nordin Ahmad itu menumpang. Ada mak, nama dia Kuntum. Ada adik namanya Delik. Mereka ni orang luar yang datang menumpang di kampung ini. Jadi bila berlaku sesuatu, orang akan nampak Damak yang buat. Bila sakit saja, Damak yang sihirkan. Hilang je barang, Damak yang buat. Benda tak elok je berlaku, Damak lah buat. Sebab apa? Sebab Damak itu orang luar. Damak itu orang asing menumpang di situ. Akhirnya orang tahu bahawa Damak ni bagus. Damak ni baik. Yang jahatnya anak ketua kampung, Mahmud Jun.
Maka Pak Malau yang orang tua yang ada anak nama Sri tadi, dia pun pujuk Damak. Damak, aku ada hajat yang besar dengan kau Damak. Pak Malau Syarif Medan. Dia kata apa? Sebelum Pak Malau menyampaikan hajat Pak Malau, ada baiknya saya menyampaikan hajat saya dulu Pak Malau. Itu Nordin Ahmad. Muka duk cebik je Nordin Ahmad kan. Kemudian Pak Malau tanya, apakah hajat kau Damak? Saya nak balik ke Pahang Pak Malau. Saya nak balik ke Pahang. Kau tinggal saja di Mersing ini Damak. Seluruh orang di Mersing ini suka kepada kau. Hujan emas di negeri orang, hujan batu di negeri sendiri Pak Malau. Ada lebih baiknya hujan batu Pak Malau. Nampak tu. Tuan-tuan, dia kata apa? Sudahlah Damak. Perkara yang lepas jangan diulang kaji Damak. Telajak perahu boleh ditarik Pak Malau. Telajak kata buruk padanya. Oi, degil betul Damak ni tuan-tuan. Kau kahwin sajalah dengan Sri Damak. Kau tinggal sajalah di sini. Perkara yang lepas, aku mohon maaf. Sedangkan Tuhan mengampunkan hambanya. Apa kata Damak? Itu antara Tuhan dengan hambanya. Tapi saya dengan Pak Malau, saya bukan Tuhan Pak Malau. Oi, garam tuan-tuan. Lepas tu dia sebut satu perkataan yang sampai sekarang tuan-tuan ingat. Kajang Pak Malau, kajang melipat. Kajang hamba mengkuang lalu. Dagang Pak Malau, dagang bertempat. Dagang hamba, musafir lalu. Dia gunakan perkataan dagang. Dagang Pak Malau, dagang bertempat. Dagang hamba, musafir lalu. Dagang tu, nama dia Gharib. Loh, nak cerita hak tu je. Punya panjang cerita. Dagang di sini maknanya apa? Gharibah. Semua salah dia. Hak tak elok, yang jahat, yang tak baik, semua salah Damak. Tu nama apa? Gharibah. Sekarang ini kata Rasulullah, di akhir zaman Islam akan jadi macam tu. Yang buruk, yang jahat, yang tak elok, yang tak betul, semuanya jatuh pada Islam. Itu nama dia apa? Gharibah. Sebab tu orang takut nak sebut Islam. Orang tak berani nak sebut. Saya Muslim, takut dia. Dia tak berani nak sebut yang ni Islam itu, dia tak berani. Pasal apa? Nanti dia akan dianggap tak betul, orang tak suka, dianggap sebagai teroris, dianggap sebagai orang yang pengganas, dianggap sebagai orang yang tak elok, dianggap sebagai tak betul, dianggap ajaran sesat dan sebagainya. Buat benda baik tak mau. Tak boleh buat benda baik. Nanti buat benda baik orang kata, ni tak betul ni salah ni ajaran tak betul ni. Maka kata Rasulullah, siapa yang pegang Islam pada masa itu, siapa yang mengamalkan Islam pada masa itu, orang pulaukan dia, orang anggap dia sebagai dagang, macam Damak dengan Pak Malau tadi. Kalau dia di pulau, kalau dia tidak disukai, kata Rasulullah, fatuba lil ghuraba, untung orang itu. Itulah orang yang terbaik. Sebab orang itulah yang mempertahankan Islam, yang bercakap tentang kebaikan Islam, yang tetap bercakap tentang kebaikan di tengah-tengah orang melakukan kerosakan. Nama dia apa? Islah, memperbaiki manusia. Baik, tuan-tuan yang saya hormati. Yang pertama malam ni saya nak sentuh tentang ghuraba ataupun gharib ataupun gharibah. Kalau gharib satu benda pelik, nama dia gharib. Mai banyak-banyak, nama dia ghuraba. Bahasa Arab ni dia lain sikit. Bahasa Melayu kalau banyak 2 kali. Bahasa Melayu kalau banyak 2 kali. Kereta. Nampak tu? Dia 2 kali. Masjid. Di seluruh negeri. Masjid. Dia tak sebut satu, dia sebut 2. Itu menunjukkan banyak. Orang putih kalau banyak dia ada S. Kas. Mosque. Dia ada banyak S di belakang tu menunjukkan banyak. Bahasa Arab tak ada pula. Dia bukan 2 kali. Terima kasih. Sawak. Menong tu Arab tuan-tuan. Bahasa Arab dia lain sikit. Banyak lain. 2 lain. Seorang lain. 2 orang lain. Ramai-ramai lain. Jadi tuan-tuan, di sini kita belajar. Belajar tentang di akhir zaman Islam akan menjadi ghuraba. Apa dia? Yang pertama, tuan-tuan yang saya muliakan, dia jadi pelik dengan pakaian Islam, dia jadi pelik dengan fashion Islam,
dia jadi pelik dengan satu image yang Islam bawa dalam pakaian menutup aurat, dianggap sebagai tak bagus. Yang bagusnya apa? Pakaian yang dibawa daripada luar, daripada Islam. Kalau hari ini kita nak berjalan, pakai jubah, pakai serban, orang tengok. Orang tengok. Ayah pin ke? Dia tengok. Ayah pin dia kata kita tuan-tuan. Jadi pelik. Saya baru balik tanah suci tau. Saya baru balik tanah suci. Tahun lepas lagi, waktu saya pergi berubat dekat Badar, waktu saya pergi berubat di Madinah, saya dah tengok dah. Lepas saya pergi berubat di satu tempat tu, dia orang bawa saya makan nasi ikan. Makan nasi ikan, ikan goreng. Nama dia Mat'am Samak. Masuk situ. Saya pun tunggu ikan goreng sampai. Yang kita ni pakai jubah lah, biasa lah orang Melayu pi Mekah, pi Madinah jubah lah. Beli jubah bila lagi? Yang saya tengok datang 5-6 orang dia orang pakai seluar pendek. Datang, saya duduk kan style restoran Arab kan, style dia duduk kat dinding menyanda dekat sofa rendah tu kan. Dia orang datang. Malaysia? Ya, Malaysia. Malaysia bagus. Saya kata, hang tak bagus. Hang kata Malaysia bagus, hang tu tak bagus. Pakai seluar pendek, tuan-tuan. Saya kata kat kawan saya, satu hari nanti dalam Masjid Nabawi tu, kawasan luar pun orang pakai seluar pendek. Betul, tuan-tuan. Dah pakai lah. Dan benda tu dianggap normal sekarang. Saya pergi ke satu tempat melawat, saya tengok orang putih. Tengah saya buat taklimat tu, pada jemaah, orang putih lalu. Orang putih, saya kata berhenti sekejap. Tuan-tuan tengok di belakang. Benda yang kita tak pernah tengok sebelum ini. Orang bukan Islam berada di tanah suci. Hari ini tuan-tuan dah ada orang bukan Islam. Saya pergi hambat dia orang tu dalam 10 orang. Saya pergi. Saya tanya orang putih tu, dari mana? Poland, dia kata. Saya tanya dekat dia, are you Muslim? No. Tidak Islam, tuan-tuan. Dulu jaranglah kita dengar. Tak pernah kita dengar, tuan-tuan, dulu ni. Sekarang dah jadi normal, tuan-tuan. Yang bukan Islam sampai di situ. Jadi kita yang masih mempertahankan Islam, yang masih sayang pada Islam ni, alhamdulillah orang kita ni. Di Melaka ni tuan-tuan ni, kuliah maghrib ceramah saya ni macam ni. Tak muat dalam surau dalam masjid. Alhamdulillah. Yang dah masa pakai jubah ni, Tok Imam, penceramah je tak pakai jubah, tuan. YB pun pakai jubah, tuan. Masya Allah. Jadi tuan-tuan yang saya muliakan, saya nak cakap bahawa biar orang tengok kita pelik. Biar orang tengok kita pelik. Fashion kita tu, orang perempuan jadi pelik. Engkau ni tak panas ke pakai tudung? Engkau ni tak panas ke pakai tudung? Engkau tak limas ke? Berapa ramai orang hari ni tak mau pakai tudung. Tak mau tutup aurat. Dia kata jadi nanti nak pergi tempat lain, orang tak suka. Pakai kepiah, pergi tempat orang lain nanti tak suka. Sebab immigration dia kacau, bila pakai kopiah dia kacau, bila pakai janggut pun dia kacau. Ada negara yang bila nak cop pasport, dia tengok kita pakai janggut, dia kacau. Sebab tu ada orang Islam terpaksa buang janggut dia supaya boleh masuk dalam negara dia orang. Dia jadi menyusahkan kita, menakutkan kita. Sampai ada negara yang ada nama Muhammad pun menjadi susah. Dan ada orang Melayu hari ni tuan-tuan yang nak buang nama Muhammad daripada nama anak dia. Dia kata saya nak buang sebab Muhammad ni mak saya yang nak letak, bapak saya nak letak. Kita orang tak nak sangat buat nama Muhammad. La ilaha illallah. Pergi angkat sumpah baru tuan-tuan. Pasal apa? Nak pakai nama lain. Tak mau pakai nama Muhammad sebagai permulaan pada anak laki-laki dia. Yang inilah yang Nabi sebut dalam satu hadis. Nabi kata di akhir zaman ini apa yang akan berlaku? La yabqa minal Islam illa ismuhu. Tidaklah tinggal pada Islam itu melainkan hanya pada namanya sahaja tuan-tuan.
Baik, tuan-tuan yang saya hormati. Jadi walau apapun keadaan kita sekalipun, kita berfashionlah dengan pakaian menutup aurat kita. Saya duduk atas kapal terbang. Saya ni jenis tak tidur, tuan. Atas kapal terbang pun tak tidur, duduk di bawah pun tak tidur. Saya tidur dalam kereta tadi. Bila tak tidur, duduk tengok apa dalam kapal terbang. Tengok pramugari, sekejap jalan, kejap masuk, kejap jalan. Allah. Hei. Tapi seronok kapal terbang dia ada surau, boleh sembahyang kat surau. Nah, seronok tuan-tuan, seronok alhamdulillah. Baik. Datang satu pramugari ni. Pak cik. Ya. Pak cik selalu bagi motivasi ya. Ya. Ada boleh tanya saya tanya Pak cik soalan? Boleh. Dalam hati kata, Pak cik yang panggil aku. Dah 70 ke aku ni. Pak cik pun Pak cik lah tuan-tuan. Dia bertanya tentang semayang, dia bertanya tentang qada, dia bertanya tentang jamak dan qasar, dia bertanya tentang semayang atas kapal terbang. Sekejap lagi mari pula pramugari pada Tunisia pula. Sekejap lagi dia tanya yang ni, dia tanya yang ni. Wah, tuan-tuan, alhamdulillah. Dia kata, Ustaz, pakaian saya macam ini boleh tak saya semayang? Pakaian yang macam ni boleh tak saya semayang? Jadi saya cakap pada tuan-tuan malam ni, apa dia Ustaz pakaian yang dikatakan pakaian Islam tu apa Ustaz? Adakah pakai baju Melayu bukan pakaian Islam? Pakai kemeja macam saya ni bukan pakaian Islam? Yang pakai jubah saja pakaian Islam? Ya, saya jawab senang je. Pakaian Islam ialah pakaian yang membolehkan awak semayang bila-bila masa. Bersih, menutup aurat, tidak menyerupai pakaian orang lain yang tidak Islam. Awak boleh semayang anytime. Macam itulah orang perempuan. Apa dia pakaian muslimah? Pakaian yang membolehkan sembahyang bila-bila masa. Sebab ada perempuan komplain, orang laki-laki senanglah Ustaz nak semayang. Macam kita orang ni bila nak semayang, ya Allah nak cari telekung, kain telekung, ya Allah susah Ustaz. Orang laki-laki senang, kemeja seluar boleh semayang, kita orang susah. Itulah kan saya kata Kak, yang pakai telekung semayang ni, yang negara dia, hujung dia sia-sia. Nah, dia ni banyak pakai telekung. Yang hujung negara tu nama dia sia-sia. Malaysia, Indonesia, yang sia-sia je hujung dia ni. Negara-negara lain kau pakailah tutup aurat, pakai baju kurung, pakai sarung lengan, pakai tudung, sembahyang Allahu Akbar. Simple. Sebab ada orang dia tak mau turun sembahyang. Kak Som, mainlah sembahyang. Apa pasal duduk dalam bas? Tak bawa telekung. Tak apa, telekung masjid ada. Tak apalah, tak suka kongsi-kongsi. Tak apalah. Mainlah semayang. Tak apalah, tak bawa telekung. Kenapa tak bawa? Tak sangka nak semayang. Astaghfirullahalazim. Tak sangka nak semayang, kata dia tu. Padahal semayang tu dah berusia ribuan tahun. Ribuan tahun. Kak Som baru umur 70 tahun. Maknanya nak pergi mana pun tahu dah semayang. Ada orang tanya, dia kata, Ustaz, Nabi Muhammad naik ke langit Isra' Mi'raj untuk mengambil perintah semayang. Ya. Tapi yang saya belajar, sebelum Nabi dapat perintah semayang, Nabi dah semayang. Nabi duduk dalam Gua Hira, Nabi semayang. Nabi pergi depan Kaabah, Nabi semayang. Nabi kena seksa bila Nabi semayang. Soalan saya, Nabi ni semayang ikut siapa? Sudah. Nabi naik ke langit, ambil perintah semayang. Tapi sebelum Nabi ambil perintah semayang, Nabi dah solat. Jadi solatnya cara apa Ustaz? Wow. Nabi Muhammad sebelum dilantik menjadi Nabi, Nabi dah bersunat. Soalan dia, bersunat tu amalan siapa? Mesti ada yang menjadi asas dia. Yang menjadi asasnya ialah daripada Nabi Ibrahim alaihis salam. Itu kaedah dia. Jadi datang perintah solat, Nabi tengok, Nabi nampak, maka datang solat yang dibawa syariat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan yang saya muliakan. Jadi lepas ni, apa pakaian yang kita nak buat?
kita pakai pakaian yang membolehkan anytime kita sembahyang. Abang-abang, boleh tak pakai seluar jin? Boleh. Jangan pakai yang terkoyak. Jangan pakai yang singkat. Bila sujud, bila rukuk, nampak luar punggung. Tak maulah macam itu. Jangan pakai rok lagi. Ni yang terbelah, terkoyak seluar jin. Tak terkoyak pun gunting. Rockers, tak mau dah. Biar orang kata kita ni, apalah kau ni skema lah. Sekarang zaman rock, macam ni lah pakaian dia. Apa pasal kau pakai macam ni? Supaya aku boleh sembahyang bila-bila masa. Ada juga yang tak sembahyang. Walaupun seluar, walaupun baju dia okey, dia tak sembahyang. Kita tanya driver bas, express ke driver bas yang kita sewa rombongan. Bang, jom sembahyang. Tak apalah. Pergilah sembahyang. Sembahyang lah bang, kita rehat di masjid sembahyang. Tak apa. Seluar kotor lah. Kotor? Kena najis ke? Tak ada kena najis. Seminggu tak basuh. Seluar jin, maklumlah jin. Seminggu tak basuh, dia kata. Soalan dia, ada najis tak pada seluar jin tu? Tak ada. Kalau tak ada, boleh sembahyang. Tapi tak selesa lah ustaz, dah seminggu. Kapet kita dah 10 tahun tak basuh. Ada tuan-tuan rajin basuh kapet? Tak ada siapa rajin tuan-tuan. Habis kuat vacuum je, itu je. Tai cicak pun gini je, bawa bekas gini je. Boleh je sembahyang. Selagi mana tidak ada najis, selagi mana dianya bersih, kering, tak ada apa, solatlah. Walaupun seluar abang tu dah setahun tak basuh. Janji tidak ada najis. Jadi tuan-tuan yang saya hormati, walaupun kita dianggap pelik dengan fashion kita, walaupun kita dianggap pelik dengan pakaian kita, tak apa, teruskan. Sebab ada orang yang pelik bila isteri dia pakai purdah. Kamu ni tak lemah ke pakai purdah? Bang, muka saya ni untuk abang je. Lagipun saya malas bersolek. Nak keluar rumah pakai ni, rosak muka saya bang. Saya bersolek depan abang je. Selek rumah saya tutup. Selamat abang, tak ada siapa nak ngorak saya. Yalah, nampak pelik, maaf zorok lah pula. Habis tu yang abang pakai face mask 24 jam tu tak pelik abang? Tak pelik. Yang abang pakai face mask ni, tidur pakai face mask. Bayangkan tuan ni. Ada yang mandi laut pakai face mask. Masa COVID hari tu. Ni COVID tinggi pula dah. Dia kata lepas ni nak mandi kena pakai apa pula. Ya abang, saya pakai face niqab, abang pelik. Yang abang pakai face mask, abang tak pelik. Jadi pelik tuan-tuan hari ni. Menakutkan dan akan ada usaha menjadikan perempuan yang bertutup jadi jahat. Dia akan jadi nampak jahat. Dia buat bom, berani mati, dia pakai buat. Dia buat filem yang pasang bom ialah laki-laki yang pakai jubah, yang pakai serban. Filem-filem daripada barat memburukkan orang Islam. Cuba tuan-tuan tengoklah, asal jadi pengganas orang Islam, asal jadi jahat orang Islam. Dia burukkan dan imejnya ialah imej pakaian orang Islam. Sehinggalah orang Islam takut nak berpakaian Islam, takut dicop sebagai pengganas. Padahal yang membunuh ribuan manusia di Jepun dalam Perang Dunia Kedua bukan orang Islam. Amerika yang bom Hiroshima dan Nagasaki. Yang membunuh orang-orang Islam di Afrika ke, di Iraq ke, bukan orang Islam. Yang membunuh ribuan rakyat di Palestin bukan orang Islam. Yang membunuhnya ialah orang-orang yang bukan Islam. Tapi yang dibunuh pula dituduh sebagai pengganas. Baik, yang pertama. Yang kedua, apa yang mereka anggap pelik tentang Islam? Dulu saya cakap, Nabi sebut, Habbatus Sauda itu adalah ubat untuk semua penyakit. Likulli da' syifa. Setiap ada penyakit, adalah ubatnya. Dan Nabi sebut khusus tentang Habbatus Sauda. Dan saya cakap bertahun-tahun dalam ceramah saya, jom amalkan Habbatus Sauda. Jom majukan
tentang habbatus sauda. Jom kita buat macam-macam tentang habbatus sauda. Sebab Nabi kata dia adalah ubat yang paling bagus. Bila saya cakap macam itu, orang hentam. Ustaz Kazim pengajian dia di mana? Dia bukan doktor. Ustaz Kazim ni dia kena faham. Habbatus sauda tu dia bukan ubat untuk semua penyakit. Dia ada certain saja. Certain tu apa? Langsir ke? Dia kata ada certain saja, yang tertentu saja. Tuan-tuan, saya mengamalkan habbatus sauda bertahun-tahun. Bertahun-tahun. Ada yang berbentuk kapsul, ada yang berbentuk biji, ada yang berbentuk minyak. Minyak habbatus sauda. Yang saya duk amalkan bertahun-tahun kapsul. Yang saya beramalkan bertahun-tahun habbatus sauda punya biji. Saya campur dalam minuman saya. Tabur dalam minuman. Kadang saya tabur dalam nasi saya. Atas nasi itu saya tabur habbatus sauda. Dia jadi ubat. Dia jadi ubat. Alhamdulillah tuan-tuan. InsyaAllah pernafasan jadi baik. Jantung jadi elok. Darah jadi baik. Kenapa hari ini bila sebut tentang perawatan yang disebut oleh Nabi, orang tak percaya? Orang hentam. Dan yang hentam tu ialah orang Islam sendiri. Dia pelik bila kita berubat dengan madu lebah. Dia pelik bila kita berubat dengan bekam. Ada satu doktor hentam saya bila saya kata bekam yang terbaik untuk buang benda-benda yang melibatkan perkara yang boleh membawa kepada kanser. Bekam. Kenapa kita tak amalkan bekam? Dia kata bekam belum tentu lagi. Saya pun pening tuan. Kalau hak Nabi cakap pun kau tak yakin, bagi tahu perkataan siapa yang lebih benar daripada perkataan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ada tak manusia yang lebih benar daripada Rasulullah? Nabi sifatnya lah siddiq. Tapi ustaz, Nabi dia kos dia, dia bukan macam medical ustaz. Kos Nabi ni dia ke arah keagamaan ustaz. Betul? Macam dia macam medik Nabi tak belajar ustaz. Astaghfirullahalazim. Dia kata Nabi Muhammad tak belajar medik ustaz. Sebab tu Nabi Muhammad tak ada doktor Muhammad. Apa Nabi dengan doktor mana besar? Gelaran doktor, gelaran arkitek, gelaran insinyur, gelaran surveyor. Hari ni semua orang ada nama dah. Sampai saya pun tak tahu nak sebut apa ni. Datuk ni apa dia? SR ni apa? Senior ada. Surveyor. Oh, surveyor. Hari ni surveyor pun minta kalau doktor ada gelaran, kenapa kami arkitek tidak ada gelaran? Hari ni dah ada dah tuan-tuan. Ya, Datuk arkitek pula. Datuk engineer, Datuk insinyur pula. Oh, lepas ni habis. Semua ada gelaran. Ini apa pula gelaran ni? Awak apa? Oh, saya pegawai takbir. Datuk pegawai takbir. Oh, payah pening tuan. Antara punya banyak gelaran-gelaran dalam dunia ni, manakah gelaran yang lebih besar daripada gelaran Nabi? Raja nak lawan Nabi? Tak. Nabi paling tinggi. Doktor di bawah pada Nabi. Yang Nabi ni walaupun dia tak masuk medical college, dia tak masuk medical school, dia adalah orang yang paling bijak dalam dunia. Sebab apa? Sebab sifat Nabi ialah fatanah, cerdik. Pasal apa dia cerdik? Kerana dia diajar. Allamahu syadidul quwa. Yang mengajar Nabi Muhammad adalah yang sangat kuat. Siapa dia yang sangat kuat? Yang mengajar Nabi ialah Allah. Ada tak manusia lebih pandai pada Allah? Ada tak dekan, doktor, PhD punya doktor lebih pandai pada Allah? Yang mengajar Nabi Muhammad tu perantaraan dia Jibril. Ada tak manusia dalam dunia ni lebih pandai pada Jibril? Mereka ni, Jibril ni yang ajar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah yang ajar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun dia bukan arkitek, walaupun dia bukan engineer, walaupun dia bukan doktor, tapi dia yang paling pandai. Bila Nabi kata penyakit datangnya daripada perut, jagalah perut. Jaga perut. Apa dia?
pemakanan. Kita hari ni nak sihat, pemakanan tak jaga. Ustaz jaga elok, saya sihat Ustaz. Saya pagi-pagi saya jogging 10 km Ustaz. Oh bagus. Saya naik basikal Ustaz, sehari 20 km Ustaz. Lepas jogging buat apa? Saya lepak kedai makan roti canai. Oh bagus. 1950. Gerakan 1950. Apabila mereka menghasilkan tepung yang berasaskan kepada gluten. Sebelum 1950, tepung adalah benda yang bagus sebab diambil daripada gandum. Tetapi selepas 1950, berlakunya hybrid besar-besaran dalam pemprosesan tepung. Ditambahkan satu lagi benda, nama dia gluten. Dia merangsang supaya dia jadi lebih putih. Tepung tadi dia lebih tahan lama. Tepung tadi dia lebih ringan. Maka tuan-tuan, akhirnya gluten itulah yang membawa keradangan. Gluten itulah yang meningkatkan metabolisme keradangan, yang menaikkan bacaan gula, yang menaikkan kencing manis dan sebagainya. Sebab tu kalau tuan-tuan tanya, Ustaz makan tepung? Tak. Saya makan tepung yang tidak ada gluten. Ustaz makan roti canai? Makan. Bila? Minggu lepas di Madinah. Setahun sekali. Roti canai setahun sekali. Pasal apa? Pasal dia ada gluten. Ustaz makan roti Bengali? Tak. Pasal apa? Dia ada gluten. Saya jaga badan saya supaya bacaan gula saya bagus. Sebab Nabi pesan, yang nak masuk dalam perut kita, tolong jaga elok-elok. Habis tu apa yang Ustaz makan? Saya makan tepung, tapi tidak ada gluten, yang tidak merosakkan badan saya. Wah, Alhamdulillah Ustaz. Saya macam Ustaz juga. Nasi saya tak makan. Habis tu, saya macam nasi saya ganti dengan kuih tiaw. Cantik lah. Kuih tiaw sama lah abang. Oi. Daripada abang belasah kuih tiaw, biar abang makan nasi. Tuan-tuan, kan Nabi pesan, jangan makan makanan waktu panas. Nabi sebut, kita hari ni, marilah makan, tengah panas ni sedap. Panaslah yang merangsang darah tuan-tuan. Tunggulah makanan tu sejuk sikit, nasi tu sejuk sikit, baru makan. Tapi kita hari ni kalau makan nasi sejuk, nasi pun dah sejuk lah. Tambah dia pelahiran Rohingya pula. Duk keluar dalam TikTok tu. Komplain nasi sikit. Tak padan Rohingya tuan. Bagi makan peri pun syukur dah. Sikit-sikit. Perut besar kata dia. Tuan-tuan, tunggu nasi tadi sejuk sikit. Nabi pesan, jangan makan waktu panas. Lepas ni, pesan Rasulullah, kita ikut. Walaupun nampak pelik. Bayangkan tuan-tuan, hari ni kita makan api atas meja. Yang mana faham? Tak faham tak? Siap-siap dengan dapur sekali. Dia duk kacau ni. Buh sayur, buh ini, ngap. Panas. Pelik makan. Kemudian kita mengadu, kita sakit. Kemudian kita mengadu, kita tak sihat. Macamlah dia tu sihat. Siapa? Dia lah penceramah tu. Dia pun sakit. Astaghfirullahalazim. Tuan-tuan, ni sakit saya. Ni. Tuan Haji nampak Haji kan? Itu sakit saya. Sakit saya ni, ada orang cakap, Ustaz Kazim tu dia tak pergi hospital. Apa pula tak pergi hospital? Pergi hospital pun rawatan juga. Tambah kita di Malaysia ni tuan-tuan. Untung kita di Malaysia. Saya pergi ke sebuah negara tuan-tuan. Sekarang tak boleh sebut. Jangan sebut nama negara dalam mana-mana ceramah. Nanti Facebook kena ban, TikTok kena ban, payah. Jadi ban ni payah. Saya pergi satu negara, bila saya pergi dia tanya satu aja. Do you have medical card? No. Credit card I have. Debit card I have. No, medical card. Oh, dia tanya medical card tuan-tuan. Tak ada yang tu, tak ada. Oh, susah. Kita bersyukur tuan-tuan. Tu pun kadang-kadang ambil ubat tak makan. Bayar RM1.2. Bayar RM1.2 dapat ubat. Ubat simpan, tak makan. Allah sayang tuan. Kalau tuan-tuan tak makan ubat, jangan ambil lah.
Membazir. Kesian bagi orang lain. Saya pergi buat program dekat dengan tempat kanser. Doktor tu beritahu pada saya satu rawatan kanser, satu ubat dia berbelas ribu. Sekali injek saja Ustaz. Bayangkan berapa ramai Ustaz tiap hari dia injek untuk kanser. Berbelas ribu. Allah. Yang kaki tangan kerajaan pencen dapat free. Yang kaki tangan kerajaan sekarang masih berkhidmat dapat. Yang mak, anak cikgu, mak sakit, mak pun dapat tumpang. GL anak dah. Di negara-negara lain tak ada GL lah tuan-tuan. Guarantee letter ni tak ada dah. Habis lah. Bersyukur. Walaupun sakit, ada lagi tempat rawatan untuk kita ni. Saya cakap pada tuan-tuan tentang perawatan tadi ni. Nombor satu, Nabi pesan pada kita, kalau nak makan, janganlah makan waktu panas. Biar makanan tu sejuk sikit. Hari ini keluar. Kemudian Nabi pesan kepada kita, jangan duk hembus, jangan duk tiup makanan panas. Minuman panas jangan. Orang tua-tua dulu nak minum kopi, bubuh dalam piring. Bagi dia buka dulu, bila dia buka sejuknya cepat, baru minum. Kita sekarang pula bawa dengan dapur dengan tong gas sekali. Tong gas pun bawa atas meja makan. Kita kata kita canggih. Wow. Tu macam mana tuan-tuan? Kita nak cakap kita nak sihat. Kemudian Nabi pesan pada kita tentang kebersihan makanan. Jaga. Kemudian Nabi makan roti yang dipanggil syair. Syair lain. Yang tuan-tuan tengok cerita Piramli Al-Kisah Thayyib. Al-Kisah tersebutlah kisah Thayyib. Sang kancil datang beramai, itu syair. Sekali Arab kata dia. Itu syair. Syair adalah roti kasar. Selalu ustaz-ustaz bila berceramah dia kata apa? Nabi Muhammad dia hanya makan roti kasar je. Nabi Muhammad makan roti kasar, nama dia syair. Bang, roti kasar tu, syair tu, nama dia fiber bang. Nama dia fiber. Penuh dengan serat. Dia mengabsorb makanan kita. Sebab tu bila Rasulullah badan dia, tuan-tuan buka dalam hadis. Rasulullah bila dia mandi. Rasulullah kalau dia mandi, air jatuh daripada kepala ni, turun ke muka, turun ke dada, turun ke hidung. Air dia turun straight ke bawah. Slim badan Rasulullah. Kita kalau mandi, turun ke muka, turun ke dada, mai ke perut jadi air pancut. Terjun ke depan. Allahu Akbar. Nanya dah ni. Tu pun kita kata aku ikut sunnah Rasulullah. Tu dia badan. Jom kita makan benda yang berasaskan kepada oats. Kepada fiber. Roti-roti yang fiber. Sekarang ada oat tapi dia orang campur gula. Ada oat dia orang campur dengan susu. Dia tak nampak original oat. Ambil original punya oat, makan. Tak sedap Ustaz. Itulah makanan terbaik untuk awak. Pemakanan. Banyak sangat hari ni orang makan makanan yang diproses. Ayam yang diproses, daging yang diproses. Yang diproses, dimakan. Kenapa kita tak ambil makanan-makanan semula jadi? Ustaz, saya makan sayur Ustaz. Bagus. Tapi itulah, ada juga penyakit juga. Macam mana? Ya? Abang ingat sayur abang tu sihat ke? Awal-awal tanam dah racun. Bila berbunga, racun. Nak ngelakkan binatang malam-malam, racun. Sekali lagi nak sembuh, sebelum dipetik, racun dulu. Tambah nak bagi buah tu nampak warna purple. Lagi disembur je warna purple. Cantik je buat pajeri. Rupa banyak tuan-tuan. Sebab tu yang terbaik belakang rumah punya sayur. Yang terbaik sendirian berhad tepi rumah punya sayur. Dulu mak kita bila basuh beras, air beras siram pokok. Dulu mak kita, opah kita bila siang ikan, basuh ikan, air daripada ikan tu siram pokok. Sekarang nak siang ikan pun tak nampak, nak basuh beras pun tak nampak dah. Semua grab je. Habis tuan-tuan, pokok menung, siapa nak siram aku ni? Mudahnya hidup kita sekarang. Masya Allah. Sebab tu saya buat di Sungai.
Di Sungai saya buat sekolah saya, sekolah pondok saya yang baru ada 9 ekar. Saya buat konsep perumahan, pondok untuk warga emas, konsep berkebun. Mereka duduk di situ, mereka berkebun. Satu warga emas, satu tanaman. Kak Leha ambil halia. Kak Som ambil serai. Kak Nap ambil pandan. Kak Tipah ambil bidara. Makcik Nap pergi ambil ketum. Ketum ditanam dia. Astaghfirullahalazim. Ke dalam tuan-tuan. Kesum. Ketum. Apa tuan-tuan? Dan saya suruh dia orang ni bercucuk tanam untuk harba. Bidara. Masya Allah. Ubatnya tuan-tuan. Tunjuk langit, hempedu bumi. Yang ni dah habis, anak-anak kita dah tak tahu dah. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, dijadikan semua benda dalam dunia ni untuk kita. Allazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Dijadikan apa benda dalam dunia ini untuk kita. Tapi sayang tuan-tuan, anak-anak kita dah tak tahu dah. Daun ini untuk apa? Sebab itu saya kata tadi, bila ada orang kata, dia yang cakap dia pun sakit. Betul, saya sakit. Tapi bila saya sakit, saya ambil satu pengajaran. Allah suruh saya belajar. Allah suruh saya pergi belajar. Allah suruh saya ambil tahu. Dan bila saya ambil tahu, saya sebarkan pada orang. Kalaulah saya tak sakit, saya tak ambil tahu tuan-tuan tentang benda-benda ni. Bila saya sakit, pergi berubat, belajar dengan orang yang ubat tu. Macam mana ubat dia? Mu cari daun tu, mu cari daun tu, mu cari daun tu. Buat mari kat aku. Daun ni untuk apa tuan? Oh, daun saja tuan. Buah ni untuk itu, buah tu untuk itu. Saya belajar tuan. Daripada tahun 97, mula-mula saya dapat santau, sampailah tahun lepas, masih lagi belajar. Untuk orang yang penyakit buasir, cari buah yang macam buasir. Itulah ubat ni. Buah macam buasir. Bila cari buah buasir apa? Kita setengah ni bila ada buasir, ya kerja nak potong dia. Potong saja. Pergi cari buah yang macam buasir, terkeluar biji dia, pergi cari buah dia. Makan. Untuk jantung, cari buah yang macam jantung. Minum. Makan buah dia. Buah yang macam jantung. Nama dia durian Belanda. Untuk kanser, yang paling bagus ialah durian Belanda. Tuan-tuan yang saya muliakan. Bila saya mula kena santau tahun 97, badan saya sekeping. Nasi tak boleh makan dah, apa tak boleh makan dah, sampai tahap orang baca Yasin. Orang masjid datang baca Yasin. Datang tu imam dengan ahli-ahli masjid. Baca, sedang tengah-tengah duk baca, boleh stop. Ada lagi. Sambung. Astaghfirullahalazim. Dia pun ingat saya mati. Subhanallah. Jadi akak-akak, apa yang baik santau? Baiknya santau, dia mengurangkan berat badan. Jadi akak-akak kalau rasa nak kurus, ya Allah nak santau, insya-Allah. Kuruslah badan. Daripada 80 tinggi 40 kak. Tak nak lah ustaz. Contoh, ada baik dia. Saya belajar tentang santau. Teruknya batuk kak. Tak tahulah santau agamanya. Asyik batuk santau. Asyik santau batuk. Kalau gitu ramailah yang batuk di Mekah santau. Satu masjid batuk. Kongkang-kongkang. Ramainya santau. Nak tengok santau, tengok jari saja. Tengok kuku saja. Ni bahagian ni. Ni nama dia isi, ni dia bahagian kuku. Bahagian isi dekat dengan kuku warna apa? Putih. Makna tuan-tuan, insya-Allah bebas santau. Simple. Tak ada racun dalam badan. Dia santau tu, bahagian hitam ni. Bahagian dekat dengan isi tu,
Dekat kulit tu semua hitam. 10 jari. Pergi berubat santau. Saya belajar sikit senang je tuan-tuan. Sebab ada orang claim asal batuk santau. Asal santau batuk. Tak. Kadang dia batuk kering. Kadang dia batuk 3 bulan. Ustaz, makcik ada satu ustaz hitam. Yang lain tak ada. Itu terkapit pintu makcik. Tak lama gugurlah kuku tu. Tercabutlah kuku tu. Allah, saya sakit, saya belajar. Sebab tu saya tak pernah marah dengan sakit saya. Dan saya pergi jumpa doktor. Saya masuk perawatan hospital. Tuan-tuan tengok nama saya ada di hospital. Doktor sampai jaga kenal Ustaz Kazim. Sebab apa-apa pun saya ke hospital. Jadi jangan kita kata Ustaz Kazim tu tak percaya hospital. Buku saya ada kat hospital lah. Saya buat jantung di hospital. Rawatan kencing manis saya pun di hospital. Saya buat operation 4 kali, 5 kali di hospital. Saya tak buat rawatan operation gaib. Ada yang buat operation batin. Allah! Buat apa ni? Rupa belah perut. Belah perut. Allahu Akbar. Masuk. Masuk apa pula? Perut tak terbelah. Lah, jenis tu tak ada lah tuan-tuan. Tak payahlah. Nah, kita buat. Seperti kes kulit saya hari tu. Satu Malaysia kecoh. Ustaz Kazim kena katak puru. Satu Malaysia kecoh. Doktor daripada India, 7 orang. Dari negara India nak ambil kes saya. Dari Arab, 2 orang. Di Malaysia, saya berubat, saya jumpa 15 pakar. Dia orang ambil kulit saya, dia orang kikis kulit, dia orang potong kuku, dia orang ambil rambut, dia orang ambil darah, dia orang ambil daging saya. Saya kata ambil lah. Silakan, saya ikut saya. Apa cakap doktor, saya serah pada doktor. Janji, saya tahu penyakit dan kita ubat penyakit. Tahap dia yang paling last, dia orang ambil daging paha saya. Biopsi. Saya ingatkan tak sakit, rupa sakit. Dia tak jalan dia punya bius dia. Mula-mula dia tekan, kita bius sikit lah. Okey, boleh. Dia pun tepuk. Sakit? Oh, sakit doktor. Ada rasa sakit. Oh, bius belum jalan lah. Lama sikit dia datang balik. Sakit? Ada tak sakit dah. Okey, kalau begitu kita boleh ambil lah. Dia pun tarik. Baru saya tahu rupanya biopsi macam itu. Dia buat keluar daging kita. Tarik buat keluar. Aduh, sakit. Tadi you cakap tak sakit. Sekarang sakit. Oh, bius tak jalan lah. Kata dia. La ilaha illallah. Dia jahit mentah-mentah tuan-tuan. Buatlah doktor, saya ikut je. Result dia apa? Negatif. Tidak ada penyakit. So, tuan-tuan nak kata apa? Dia jangan cakap saya tak buat. Ada satu doktor cakap pada saya, you sudah tua. Ini sakit orang tua. Oh. You relax lah. Orang tua ini macam lah. Kulit semua jadi macam ini macam. Oh. Aku baru 50. Masa bila pula aku tua je. Dia lagi tua pada saya. Dia kata ini orang tua punya penyakit. Mesti ada kulit hitam-hitam punya. Yang paling yang menyeronokkan saya tengah konsult dengan satu doktor. Dia duduk depan sini, saya menghadap dia. Tangan saya macam tu. Duduk atas meja dia, tangan. Dia duduk ambil BP dengan tangan tu. Tengah dia duduk tulis. Doktor, you see what? My hand. You see the bleeding? You garu lah. You pun tahu, mana ada saya garu ini macam, mana ada. You tengok bleeding. Wah, kata dia. Tiba-tiba aja berdarah. Muka berdarah, sini berdarah, tangan berdarah. Dia nak kata apa? Okey, cukup. Sekarang saya kata saya nak berubat cara saya pula. Sebab kita selawat, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, tibbil qulub, wa dawaiha, wa shifaiha. Nabi Muhammad tu tak ada dah. Tapi kebaikan dia, kemuliaan dia, kebarakatan dia ada lagi tuan. Sebab itu kita ambil yang Rasulullah buat.
Antara benda pelik tuan-tuan yang saya buat, ya orang kata pelik, mustahil lah. Mana mau Ustaz Kazim ni. Tuan-tuan duk tengok saya dalam TV. Kan? Tengok dalam TV, baik secara langsung ke, rakaman forum ke, tanyalah ustaz ke. Meja sebelah ya. Meja setengah badan. Kadang-kadang dilindung dengan meja. Kadang-kadang tak ada meja, saya lindung dengan samping. Buat. Orang tak nampak. Perut saya besar. Perut saya masa itu 42. Pinggang dia. Jenuh baca doa tu, bagi kempir. Ada sekali tu siaran langsung, saya tak boleh nak duduk. Pegang dekat dinding baca doa, bagi perut ni kempes. Habis-habis program, terus masuk ward. Doktor tengok ni apa? Dia pregnant ke apa? Masuk kok mulut skop. Masuk ward. Doktor kata, okeylah, normal, tak ada apa. Ya. Petang tu nurse datang balik. Datuk, kita skop lagi sekali. Kan dah buat. Bawah pula. Bawah. Bawah pun bawah lah. Janji saya tahu apa benda dalam perut saya. Saya nak tengok. Lah habis tunjuk, dia tunjuk video. Tak ada luka, tak ada apa. Tak ada keradangan, tak ada apa. 3 hari saya menung tu. Nak bergerak sakit, nak bergerak sakit. Aduh, macam manalah orang mengandung. Kita yang mengandungkan ni pun seksa. Orang perempuan mengandung macam mana agama Allah. Akhirnya saya panggil pelajar saya. Saya panggil guru yang mengajar di sekolah saya. Engkau baca surah ni, makcik baca ayat ni, Kak Leha baca ayat ni, Kak Sum baca ayat ni. Saya duduk di tengah-tengah. Letakkan baldi, ada air, saya baca doa, yang lain baca. Habis baca, saya mandi. Saya ambil daun bidara, saya ambil dengan cuka, saya ambil dengan garam, saya campur dengan limau. Saya gosok satu badan. Gosok perut, gosok perut, gosok perut, keluar jarum. Yang ni. Yang ni yang jadi pelik. Mana mau, ini kaki dibidi ini. Ini penyakit kita. Bila datang benda pelik, ni kaki dibidi ni. Tu pulang. Itu waktu saya jadi perut besar. Nama dia busung nama dia. Dengan Al-Quran, dengan herba, dengan daun. Kenapa kita tak yakin dengan ciptaan Tuhan tu ubat, tuan-tuan? Bila penyakit kulit saya dahsyat. Dahsyat tu macam mana Ustaz? Bila nak semayang, dia jadi berdarah. Ada yang ditoreh ni. Itu yang saya kata, benda pelik. Ni tinggal kenangan lah, dah setahun 2 kan, dah okey lah. Ni contoh bagaimana saya kena toreh. Ni, contoh. Nampak Tuan Haji? Nampak tu panjang tu. Okey, kena toreh dengan pisau. Satu badan tuan-tuan. Bukan sikit, satu badan. Nak mandi sakit, nak wuduk sakit, nak berbaring pun tak duduk gitu setahun. Sebab tu tuan-tuan, saya pakai topeng orang Mesyir rumput bila ceramah. Tuan-tuan ingat lagi? Buat FB, saya pakai topeng Mesyir rumput. Saya tak pergi ceramah. Sebab waktu tu COVID pun ada, waktu tu pula muka saya berdarah. Saya takut, orang takut. Lah saya buat FB live, pakai bedak sejuk supaya dia bleeding, stop. Pakai lotion, stop. Akhirnya apa saya buat? Saya pergi ke Madinah. Saya tanya pada kawan saya, ada tak telaga Rasulullah yang belum ditutup? Dia kata ada. Boleh tak bawa saya ke telaga tu? InsyaAllah Ustaz, besok kita pergi. Dari Madinah ke tempat tu 2 jam setengah. Naik kereta. Saya pun ambil air dia. Ambil wuduk. Saya mandi. Saya ambil 4 tong. Bubuh dalam kereta. Pergi lagi satu telaga. Ambil wuduk. Mandi di situ. Yang telaga nombor 2 tak ada orang langsung. Telaga yang pertama adalah Tuan Arab duduk tunggu seorang. Tak ada orang tuan-tuan. Ambil wuduk apa semua. Ambil 4 tong. Bawa balik ke hotel 8 tong.
Saya mandi tuan-tuan, rasa satu benda yang berat keluar daripada badan saya. 3 hari saya di Madinah, kulit saya kering. Tidak ada lagi luka, tidak ada lagi darah, tidak ada apa. Saya pergi Mekah buat umrah 3 hari, saya balik. Kulit cantik. Cantik kulit. Balik, cuma nampak parut saja. Tiba-tiba kecoh satu Malaysia. Kecoh lagi pula ustaz. Pilihan raya. Pegang nombor. Tuan-tuan ingat tak? Ingat tak saya pegang tu? Kata sakit. Dia tak tahu penyakit saya dah sembuh. Alhamdulillah. Malam tu diumum. Calon untuk Ustaz Kazim. Nampak tuan? Besok pagi. Lagi terkejut. Ustaz Kazim tak jadi bertanding. Astaghfirullah. Kecoh satu Malaysia tuan-tuan. Wartawan temu ramah saya. Kenapa ustaz? Kenapa ni ustaz ni? Saya no comment. No. Saya tak mau politik. Saya tak mau campur apa. Saya nak jadi tak tahu no. Tunggu sampai habis penamaan calon baru saya akan buat sidang akhbar. Saya akan jumpa reporter lepas penamaan calon. Oh, masa tu tuan-tuan, orang hentam saya kiri kanan. Orang gam saya, orang band saya kiri kanan. Ada rancangan, tak boleh masuk ustaz. Ustaz dah jadi ahli. Saya kata, saya tak tanding. Kami tak percaya ustaz. Selagi, bulanlah kan kau. Ada yang saya buat FB live tu, kena reject tu. Ustaz, kami tak nak ustaz lah. Sebab apa? Ustaz belah sana lah, belah sini lah. Saya kata, kamu tak tahu apa-apa, duduk diam-diam. Adalah benda lain yang ada benda apa yang kau takkan saya nak cerita semua. Bukan semua benda yang kita tahu, kita nak cerita pada orang. Tuan-tuan, bila saya buat sidang akhbar, selepas penamaan calon, wartawan datang ramai. Dia orang tak tanya pun bab bertanding. Tuan-tuan tahu wartawan tanya apa? Ustaz, sekarang kulit ustaz dah cantik. Ustaz berubat di mana? Keluar dalam surat khabar, keluar dalam portal, keluar Ustaz Kazim berubat di Madinah. Ustaz Kazim berubat di Madinah. Ustaz Kazim. Syarikat-syarikat umrah semua telefon saya. Ustaz, telaga mana Ustaz? Kami nak pergi, nak bawa jemaah. Ustaz, macam mana baca doa dia? Macam mana amalan dia? Oh, sudah tuan-tuan. Jadi viral. Bulan 12 saya pergi ke Mekah, pergi ke Madinah, polis dah tutup telaga tu. Siapa yang pergi denda RM500, patah balik semua majlis-majlis tu. La ilaha illallah. Saya nak pergi pun tak boleh. Silap aku viralkan hari tu. Kemudian bila saya pergi umrah baru ni, dia orang beritahu saya, ustaz, telaga tu memang tak boleh masuk dah. Dia orang tutup dengan dinding. Tapi boleh lagi ambil air dia di luar dengan pipe. Saya pergi hari tu, saya boleh masuk dalam tu. Tak ada dinding-dinding apa. Tak ada siapa tahu. Saya tanya dengan Tuan Arab tu. Hang buat apa sini? Orang tua tu. Buat apa? Dia kata, tunggu telaga. Rumah kamu di mana? Balik bukit. Tak ada siapa, tuan. Ni apa? Saya tanya dia. Ni ubat kuat. Lah, ubat kuat. Tengah-tengah padang pasir ubat kuat. Astaghfirullahaladzim. Jadi akak-akak kalau suami pergi tu, berhati-hatilah. Anda mampu mengubahnya. Saya pergi baru ni tuan-tuan, tu dia orang. Saya duduk dalam kereta satu, saya tengok, ya Allah ramainya. Bawa berbondong-bondong air. Malah ada yang sampai bertumbuk, berebut air. Saya tengok, yang driver saya tu Tuan Arab. Nama dia Abu Yasir. Dia tengok dia orang bertumbuk-tumbuk, berebut air, dia keluar. Saya tanya, Syekh, anda tu tahu je? Dia pergi selesaikan. Dia orang Arab badan besar. Tolak sini tuan. Loh, tak lama lagi haram pula lah telaga tu tuan. Dia kambuh pula. Satu lagi telaga saya pergi tu dia penuh polis jaga. Dalam hati saya kata, mungkin ada kebaikan. Bila saya war-warkan, alhamdulillah dengan izin Allah, adalah kesembuhan dengan sebab air tu. Dengan izin Allah. Adalah manfaat, orang lain dapat manfaat. Daripada satu sudut. Satu sudut lagi tuan-tuan, orang akan anggap pelik. Apa dia orang ni?
Pergi berubat dengan telaga Nabi ni. Air je ada. Apa? Inilah yang kita sebut tadi. Ghuraba. Dia jadi pelik. Bila amalkan hak Nabi punya, bila amalkan cara hak dia punya, pelik betul. Dah sakit pergilah hospital. Saya dah pergi bang. Cakap hospital mana yang saya tak pergi. Yang ambil kes saya, dekan daripada universiti. Pakar dia ambil kes. Yang ambil saya ialah doktor pakar yang mengajar doktor pakar. Yang ambil kes saya ialah Institut Kajian Penyelidikan Penyakit Malaysia. 5 doktor ambil tuan-tuan. Jadi jangan cakap saya tak pergi. Yang ni saya nak berubat. Ikhtiar dengan doa, barakahnya selawat. Ambil air titisan Rasulullah yang jatuh dalam telaga. Air wuduk Nabi. Yang Nabi ludah air liur dalam telaga tu. Ada kesan dia sampai sekarang. Sebab dia adalah Nabi kita. Tapi sayang tuan-tuan, apa benda yang bercakap tentang Rasulullah hari ini? Nabi dah wafat. Nabi dah tak ada apa-apa hubungan dengan kita. Takkan kita tak boleh doa, minta kepada Allah melalui satu-satu perkara yang Nabi tinggalkan pada kita. Salah satu perkara yang Nabi tinggalkan daripada kita untuk kita ialah Al-Quran. Tuan-tuan, berapa ramai orang yang pelik bila sebut Quran. Pelik. Saya baca semalam, ada satu doktor kata, kalau tidur, jangan pasang lampu. Kerana bila tidur, badan kita rehat, tetapi cahaya lampu itu menjadikan badan kita tak berehat. Macam kita sekarang, ada lampu, ada spotlight. Tu yang spotlight cerah muka saya tu. Saya jaga, lampu slow tak apa. Sebab badan saya sedang bekerja. Bila ada lampu, okey. Bila tidur, badan kita berehat. Bila berehat, bila ada lampu, badan itu akan terus bekerja. Sedangkan dijadikan tidur itu, waja'alna naumakum subata. Dijadikan malam itu rehat, dijadikan tidur itu rehat. Tiba-tiba dia jadi tak berehat. Tuan-tuan cuba tengok ada orang yang tanam sayur. Pokok dia, malam-malam terang benderang. Cuba tengok sayur dia. Pasang lampu. Siang matahari, malam lampu. Di mana tempat tu? Tuan-tuan ingat? Di mana tempat orang tanam sayur paling banyak di Malaysia? Malam-malam cerah dah kebun dia. Dia ada lampu dia pasang. Sebab apa? Cuba cari sebab. Sebab nak bagi tahu kot, pokok tu kena bagi tahu kot. Siang membesarlah kau cepat. Gamaknya kot. Tuan-tuan, Allah jadikan malam tu untuk rehat. Sebab tu ceramah malam ni sampai pukul 9 ya. Lepas tu rehat. Pukul 9 sudah. Rehat, tidur. Dan tidur tu pula padam lampu. Matahari bagus tak? Bagus. Tapi kalau 24 jam matahari ada, apa jadi? Tak ada malam. Apa jadi pada kita? Oh, mati kita. Sebab tu Allah jadikan siang dan malam. Untuk siang, malam. Begitulah Nabi pesan, bila tidur, tutup lampu. Kita pula kiri kanan lampu tidur. Pasal lampu tengah tu, mak takut gelap. Hari ni doktor dah kata, kalau boleh padamlah. Sebab lampu yang dipasang itu, waktu tidur, dia boleh membawa macam-macam kesan pada badan kita. Tuan-tuan, Rasulullah, dia bukan doktor. Tapi dia lebih pada doktor. Doktor in the house. Nak makan boleh. Jangan melampau. Wala tusrifu. Saya makan durian. Walaupun saya ada kencing manis. Tapi saya makan seulah 2. Saya makan aiskrim. Duduk di Arafah gini. Bila lagi nak makan aiskrim? Makan. Tapi saya tak makan sampai 1 kotak. Nabi dah pesan, Allah dah pesan, jangan melampau. Nabi pesan penyakit daripada perut. Jangan melampau. Abang sakit apa? Stroke. Darah tinggi ada? Ada. Kencing manis? Jatuh tu bila?
Lepaskan durian. Oh banyak. Tak banyak, 2 biji lah. 2 biji tak banyak. Mata dia ni sebelah kanan menghadap Singapura, belah kiri menghadap Penang. Tengah-tengah tak ada mata. Sudah. Itu melampau. Nabi pesan jangan melampau. Sampailah kuliah ni pun jangan melampau. Sebab tu Abu Hurairah disuruh mengajar tiap-tiap malam. Abu Hurairah kata boleh, tapi aku takut engkau orang jemu. Selang-selang lah. Nabi kata puasa yang terbaik, puasa siapa? Puasa Nabi Daud. Hari ni puasa, besok buka. Hari ni puasa, besok buka. Hari ni ada doktor dah yang mencadangkan untuk rawatan kencing manis, puasa macam itu. Kalau tak mampu nak puasa Senin, Khamis, puasa selang sehari. Tak mampu selang sehari, puasa Isnin Khamis. Puasalah ubat yang terbaik untuk kencing manis. Allah, tuan-tuan, bila kita tengok pemakanan Rasulullah, yang paling saya suka makan selain daripada habatus sauda, selain daripada minyak zaitun, ialah za'faran. Abang-abang minum tak minyak zaitun? Cari yang olive oil, virgin olive oil. Minum. Sebab tu saya bersyukur bila saya sakit, Allah suruh saya jaga kesihatan. Memang saya mengaku saya sakit teruk, tapi sakit itu menjadikan saya mengajar orang untuk hidup dengan lebih sihat. Pergilah dapat rawatan daripada doktor. Jangan cepat-cepat. Asal sakit je hantu raya. Asal sakit je saka. Siang kat hantu raya tu. Kena fitnah. Mak saya ustaz malam-malam tegak ustaz. Apa? Dia siang tidur. Entah? Malam tegak ustaz. Makan nasi ustaz. Banyak itu saka ustaz. Saka apa kencing manis? Mak saya gelap mata ustaz, kena buatan orang, tiba-tiba dia pingsan. Itu jantung, tak pun jantung dia hypo. Pergilah hospital, ambil darah, cek 3 bulan sekali, 6 bulan sekali, cek. Ini langsung tak cek. Yang kena fitnah saka. Saka benar, apa yang aku pula? Menang fitnah dia kena. Jom tuan-tuan, dua-dua kita buat. Tetapi yakin yang Rasulullah punya harba, ubat-ubatan. Tuan-tuan saya minum apa? Dalam kereta saya sekarang ada air kelapa. Dalam kereta saya ada air kelapa. Tak ada gula. Tak ada ais, tak ada gula. Air kelapa saya minum. Saya minum za'faran setiap hari. Saya minum minyak zaitun setiap hari. Saya minum madu lebah setiap hari. Tak adalah ustaz, madu lebah pun gula tinggi, darah tinggi, macam mana tinggi. Itu madu tipu. Abang beli di mana? Beli situ RM15 sebotol, RM10 sebotol. Itu gula Melaka bang. Mentang-mentanglah abang duduk Melaka, abang minum gula Melaka banyak. Madu. Ustaz, macam mana nak tahu madu yang original? Cari pada orangnya. Saya dapatkan madu yang original daripada satu imam di Bahau, Negeri Sembilan. Dia panjat bukit, dia panjat pokok, dia bawa madu. Kalau tak ada madu daripada dia, saya ambil madu daripada kawan saya dari Hat Nyai. Daripada Chiang Mai, Siam. Sebab dia bela madu dalam kebun longan. Dia buat kebun longan, dia bela madu. Dia bela lebah. Dan madu dia saya ambil. Ustaz, macam mana nak tahu madu tu ori? Senang, bukan susah. Ambil tisu paper, bubuh madu. Tumpah tak? Tak tumpah. Bocor tak? Tak bocor. InsyaAllah betul lah tu. Bukannya susah. Nak tengok madu ori, madu tak ori. Okey? Jadi insyaAllah tuan-tuan, bila Nabi kata madu adalah ubat, ubatlah. Tapi sekarang bila kita kata baliklah pada perubatan Nabi, baliklah pada perubatan Islam, orang anggap pelik. Apa dia ni? Pelik ni. Tu terpulang tuan-tuan. Sebab tu bila jadi sakit pada saya nak ajak tuan-tuan untuk kita ambil yang Rasulullah ajar, yang Islam ajar. Macam mana nak buat? Nak tidur. Mai ustaz. Masa dah tamat je ke? Belum. Ingat masa dah tamat. Baik.
InsyaAllah saya kata tadi, kita akan baca doa untuk yang berhajat. Jadi tuan-tuan boleh standby nanti ya. Ada 2-3 petua yang saya akan ajar nanti. Baik. Yang ketiga, yang kita jadi pelik tuan-tuan. Di akhir zaman ni jadi pelik. Saya bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala, pengimarahan masjid khususnya di negeri tuan-tuan, alhamdulillah bagus. Tadi ada orang tanya pada saya, Ustaz, macam manakah cara nak bagi ramai anak-anak muda datang ke masjid? Anak muda datang ke masjid sekarang jadi pelik. Sin, mana Sin? Masjid. Masjid. Nampak tu? Kawan heran tuan. Kau dari mana Sin? Masjid. Kau buat apa masjid? Dia heran anak muda ke masjid. Kalau orang tua ke masjid itu normal. Hari ini orang tua pun tak minat masjid. Dia minat pergi dangdut. Ini pelik ni tuan. Maka tuan-tuan boleh tengok orang yang datang ke masjid adalah muka yang sama. Malam ni ceramah saya di sini, tuan-tuan datang. Malam besok ceramah ustaz lain, masjid lain, muka ni juga. Inilah yang Nabi sebut di akhir zaman. Masajiduhum amirah wa hiya kharabun minal huda. Ada masjid cantik, tapi petunjuk tidak ada. Saya rasa masjid negeri Melaka tuan-tuan ni jemput saya lebih daripada 6 kali. Aktif. Tapi ada setengah tempat tuan-tuan tak ada dah. Ada setengah negeri tak ada dah. Tak dibenarkan pun. Ada toliah pun tak boleh sekarang ni. Menang tuan-tuan. Yang ceramah saya dalam TV ada, dalam radio ada, siaran langsung TV ada. Negeri ni tak pergi ceramah pula. Pelik. Aku ni tak laku hutang mana tuan. Yang TV ada, siaran langsung ada, forum perdana ehwal Islam ada. Mai ke negeri, no. Ustaz Kazim, no. No. No, sudah. Kemudian kau cakap, macam mana nak tarik orang datang masjid? Nak tarik orang datang masjid, saya bagi contoh di Melaka. Ada masjid yang ambil kehadiran anak-anak bujang, anak-anak muda datang masjid. Dapat 40 kali dapat hadiah bicycle. Di Melaka tempat dia. Itu bukan setakat anak muda datang masjid, anak tua pun datang. Kok dapat bicycle BMX, jadilah. Dan saya pergi ceramah di masjid tu, saya tengok budak-budak ramai. Dia kata, Ustaz, dulu kita buat kempen dapat bicycle. Kesan daripada dia orang datang semayang berjemaah dah melekat dah. Ada satu masjid di Gerik saya pergi. Saya tengok laki-laki, anak-anak muda 70%. Saya ingatkan ini ceramah untuk anak-anak muda. Saya tanyalah, malam ni ada program apa ramai-ramai korang ni? Memang kami tiap-tiap malam macam ni Ustaz. Seimbang dengan pengurusi masjid, memang kita meraihkan anak-anak muda. Di situ untuk dia orang main bola, di situ untuk dia orang barber, gunting rambut, situ untuk dia orang lepak. Mereka buat masjid yang mesra orang. Tak lagi macam dulu. Tengok anak muda datang semacam faham ramai budak-budak ni. Tok siap jaga tabung tu. Kam jalan pula tabung. Kesian budak-budak disuruhnya curi tabung. Bukan masalah tu tuan-tuan. Biarlah ada satu masjid di Kedah. Dalam masjid diadakan macam-macam, beribu orang datang sembahyang. Ada satu masjid di Sungai Petani. Dalam masjid tu ada budak-budak main papan gelongsor tuan. Tingkat atas turun ke bawah, naik tangga gelongsor semua dalam masjid. Kita kalau macam tu, budak panjat kolah pun lari budak-budak kat jalan tu. Pakcik tu orang Jepun ke? Lama-lama tak datang tuan-tuan. Akhirnya bila datang masjid jadi pelik. Sebab tu kita di Melaka, khususnya di masjid tuan-tuan ni, jom kita cari jalan. Macam mana kita nak imarahkan masjid kita. Bila masjid kita imarah, barakah turun. Malaikat doakan kita. Allah pelihara kita. Allah jaga kita. Di tempat-tempat lain di luar negara tuan-tuan tak ada arah.
Walaupun dia negara yang kita kata Islam pun tak ada dah kuliah macam kita. Tak ada, tuan. Saya duduk pi. Tapi kita di Malaysia ni duduk ada berapa ribu masjid. 6,000 buah masjid. Agak-agak dalam 6,000 tu, yang buat kuliah malam ni berapa ribu? Cuba tuan-tuan kira. Berapa ribu sekarang ni ustaz sedang bergerak satu Malaysia. Dari Perlis sampai Sarawak, Sabah. Berapa banyak orang yang datang ke masjid. Jadi masih lagi kita ada. Jangan sampai satu hari nanti masjid kita jadi pelik. Bila tengok ramai ceramah jadi pelik. Sebab dah jadi dah, tuan. Apa pasal ramai-ramai tu? Ustaz tu datang. Ramai potong. Sepatutnya bersyukur orang ramai. Saya pernah datang tentang satu mesyuarat. Saya dengar mesyuarat tu. Bendahari tu buat laporan keuangan masjid. Perbelanjaan untuk 6 bulan ini tinggi lah. Duit air. Duit elektrik pun tinggi, duit air pun tinggi. Sebab ramai orang datang, kuliah maghrib banyak, ceramah perdana banyak, jadi ramai datang, bil air banyak tu dia. Elektrik pun banyak tu dia. Dia tak cerita pun tak, kutipan banyak. Yang dia belajar, yang dia bentang ialah keluar. Duit elektrik, duit air, duit makan penceramah, duit kuliah penceramah. Tapi dia tak cerita. Dalam tabung tu, dia buka aja tuan-tuan, satu keping sampul surat, 5,000 dalam dia. Tak bubuh nama pun. Buka yang ni 1,000, buka yang ni 1,000. Buka duit RM1. Bila buka duit RM1, dalam dia RM50. Masya Allah. Lepas buat kuliah saya, jumpa bendahari. Bil air, saya bayar. Bil elektrik, saya bayar. Speaker saya ganti baru. Masya Allah. Ni yang banyak berlaku, tuan-tuan. Sebab bila dia tengok masjid kita aktif, dia buat. Dia tengok tak ada kipas, kata dia. Makcik bagi kipas. Opah bagi kipas. Sebab apa? Sebab makcik nak belajar. Sebab setengah masjid, tuan-tuan, kipas angin dia pun nazak tahap sakratul maut. Dah lah satu. Kipas pula, Allah. Back reader punya kipas. Duk tegak. Dia tekan, tak bergerak-gerak. Hai, ya Allah, kipas ni. Bila nak tukar? Ada kipas yang bergerak, tapi sebelum bergerak tu, kena pegang dinding, bangun. Macam kita lah tua-tua. Dia bunyi tu, Allah. Mengucap siap-siap opah tu. Buatnya jatuh atas kepala aku, putus kepala aku. Jadi insya-Allah tuan-tuan, kita ambil keputusan malam ni, mulai hari ini, baik di masjid kita atau seluruh Melaka ni, kita mengamalkan yang Islam bawa. Islam bawa bukan pergaduhan, Islam bawa bukan perpecahan. Islam membawa kasih sayang. Biar orang pelik tengok kita. Walau berbeza fahaman politik, tapi kita adalah bersaudara. Tak ada gaduh-gaduh apa. Kami sepupu, kami dua pupu, kami satu kampung, kami satu negeri. Kami nak jaga negeri kami. Biar orang kata pelik. Apa sepelik korang ni? Yang kedua, kita jadikan masjid kita ni tempat kasih sayang kita. Tempat berpadu kita, bersatu hati, mohon pada Allah. Allah Ta'ala beri kebaikan pada kita. Sokong masjid. Ada aktiviti apa yang boleh kita bantu, kita bantu. Macam malam ni ada ceramah perdana. Apa nak bantu? Tak tahu. Nasi bungkus ya? Jadi bagi nasi bungkus. Air mineral satu, nasi bungkus satu. Tuan-tuan, nasi disediakan di luar. Ambil seorang satu. Ada ustaz malam ni ustaz? Tak ada ya? Tak ada. Ada? Oh roti. Roti pun okey lah. Tapi gluten ustaz? Tak apa. Bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama', tuan-tuan. Bayangkan tuan-tuan, saya pergi satu masjid, mula-mula masjid sponsor. Lama-lama masjid tak payah sponsor. Nasi kandar sponsor. Nasi wangi sponsor. Orang sponsor, caterer sponsor. Sampai restoran nasi kandar maju di hujung tu, maju semua bagi. Ini sedekah semayang punya orang. Oh sedekah. Oh nasi biryani. Lah sekali kami tak nak sponsor.
Sebab setiap orang kampung masing-masing bawa makanan. Yang itulah yang paling saya suka. Haji Dolah, nasi lemak, Haji Usuk, bihun. Haji Manap, mi goreng. Baharom, bawa agar-agar. Kak Leha, bawa tepung, bungkus. Seri Muka, Kak Sun bawa. Seronoknya. Haji Yusuf paling istimewa. Dia bawa bekal siar tu. Siar tingkat tu kosong. Tak bawa apa pun. Begini lenggang. Yang pelik je bila balik berat begini balik. Jadi yang mana faham. Tak faham sudah. Kita berkasih sayang. Tak payah gaduh-gaduh. Seronok tuan-tuan malam ni. Kita datang seronok. Semayang seronok. Kita mohon pada Allah mudah-mudahan. Sekarang kita duk baca COVID lah, meningkat lah apa semua. Mudah-mudahan Allah pelihara kita, negeri kita insya-Allah. Baik, jadi kita bacakan doa untuk yang datang malam ni, yang berhajat, yang ada kanser lah, anak dia kanser, anak dia ditidurkan pun ada, sakit kepala melampau. Ada yang kanser tadi, 3 orang datang jumpa saya sebelum saya naik tadi. Okey, ni ada yang pesan daripada Nurul Akidah, Syahmi binti Abdul Latif, Jumayyah binti Ahmad. Ada yang telefon saya tadi, suami dia kena stroke dan doktor dah belah kepala dia, otak dah mati, kata dia, Ustaz tolong doakanlah. Baik, yang pertama untuk dia orang. Yang kedua untuk semua yang datang ni. Jadi jadikan doa yang saya belajar, yang saya amalkan ni, tuan-tuan pun amalkan. Yang pertama, tuan-tuan jangan lupa surah Hud ayat 56. Okey, amalkan selalu. Inni tawakkaltu 'ala Allah rabbi wa rabbikum. Ma min dabatin illa huwa akhidhun binasiyatiha inna rabbi ala siratim mustaqim. Surah Hud ayat 56. Tolong amalkan tiap-tiap kali selepas solat. Ayat ni untuk apa Ustaz? Ayat ni untuk Allah Ta'ala jaga kita. Allah Ta'ala berikan kekuatan pada kita. Ya, kalau ada orang nak buat jahat pada kita, orang nak buat tak elok pada kita, insya-Allah. Selalu saya bacakan ayat ni pada polis, pada tentera, pada orang yang menjaga keamanan. Ya, sebab kadang-kadang banyak orang yang tembak, yang tikam orang sekarang ni. Nombor 1. Nombor 2, saya minta pada tuan-tuan amalkan surah Al-Kahfi ayat 18. Ayat ni bila tuan-tuan keluar daripada rumah, bila tuan-tuan masuk rumah, kunci pintu, baca ayat ni. Tuan-tuan tinggal kereta ni hujung tinggal kereta. Siapa jaga? Allah jaga. Baca doa ni. Okay, surah Al-Kahfi 18. Wa tahsabuhum aiqaza wa hum ruqud wa nuqallibuhum dhatal yamin wa dhatal shimal wa kalbuhum basitun zira'i bil wasid law ittala'ta 'alaihim lawallaita minhum firara wa lam mulita minhum ru'bah. Allah jaga harta kita. Allah Ta'ala jaga kebun kita. Tak payah nak belah hantu raya dah. Okey, nombor 3. Surah Toha ayat 55. Ayat ni tuan-tuan saya baca di mana-mana saja saya pergi. Okey, surah Toha ayat 55. Bila saya jumpa dengan Samsing, bila saya jumpa dengan orang pandai baran, orang sombong. Kadang nak cop pasport pun sombong. Senyum tak nak langsung tuan. Ya, kadang-kadang kita duk cop jari kan. Mula-mula 1 jari, 2 jari, 4 jari, lalas 10 jari, tak keluar-keluar nama kita. Banyak kerenah. Ada yang cekak baju saya pun ada. Dulu lah. Zaman saya naik kereta seorang-seorang. Sekarang jangan. Nak cekak boleh lah. Dia toreh kereta. Ada satu hari dia tengking saya dekat pintu. Oi Kazim! Dia datang langkah bahu orang. Datang nak jumpa. Dia marah saya. Yang saya seronoknya tak ada siapa halang dia. Semua tengok apa berlaku. Ada yang step handphone dah tengok. Astagfirullahalazim. Rela pun tak datang halang. Rela menanti je di luar tu. Rela menanti. Apa nak buat? Baca surah ni. Bila saya baca dekat dia, terus dia duduk sebelah ni. Saya kata, dengar sampai habis ceramah. Habis ceramah, saya tepuk belakang dia. Abang, dah habis, pergi balik. Balik tuan. Jadi bodoh sejam tuan. Ada tempat saya baca, ni gelas. Teh kosong 1, bihun goreng 1. Teh kosong tak nak gula okey. Dia pun hantar kat saya. Bila hantar, bunyi pistol meletup. Pum. Rupa-rupanya, pinggan bihun ni pecah, gelas ni pecah.
Saya kata, kak, saya tak makan lah kak, saya bayar aja. Saya bayar aja. Itulah benda tak elok. Okey, tiba-tiba pecah kan? Jadi bacaan dia minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Jadi 3 ayat ni tuan-tuan boleh amalkan. Pertama daripada surah Hud ayat 56. 2 surah Al-Kahfi ayat 18. 3 surah Toha ayat 55. Baik, sekarang saya nak bacakan doa untuk tuan-tuan. Ini pun air yang ni air ni abang tadi bagi kan? Untuk dia punya. Air ni tuan-tuan ambil lah ni masjid punya. Okey. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahil amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La ilaha illallah al-azimul halim. La ilaha illallah rabbul arshil azim. La ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ard wa rabbul arshil karim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu bikalimatillahi tammah min kulli syaitanin wahamah wa min kulli ainin lammah. Bismillahi arqiq wallahu yashfik. Allahumma rabban nas muzhibal ba's. Ishfi anta syafi wa la syafi ila anta wa la yughadir saqman ila anta. La ilaha illallah al-azimul halim. La ilaha illallah rabbul arshil azim. La ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ard wa rabbul arshil karim. Inni tawakkaltu ala Allah rabbi wa rabbikum ma min dabatin illa huwa akhidhun binasiyatiha inna rabbi ala siratim mustaqim. Inna waliyyi Allah allazi nazzala al-kitab wa huwa yatawalla as-salihin. La ilaha illallah al-azimul halim. La ilaha illallah rabbul arshil azim. La ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul arshil karim. Qala fahbit minha fama yakunu laka an tatakabbara fiha fakhruj innaka minas saghirin. Qala khruj minha mad'uman madhura laman tabi'aka minhum la amla'anna jahannama minkum ajma'in. La ilaha illallah al-azimul halim. La ilaha illallah rabbul arshil azim. La ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul arshil karim. Allahu latifun bi'ibadihi yarzuqu man yasha' wa huwal qawiyyul aziz. Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu at-ta'wil. La ilaha illallah al-azimul halim. La ilaha illallah rabbul arshil azim. La ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul arshil karim. Wa tahsabuhum aiqazan wa hum ruqud wa nuqallibuhum zatal yamin wa zatal shimal wa kalbuhum basitun zira'ihi bil wasid law ittala'ta 'alaihim lawallaita minhum firaran wa lamulita minhum ru'ba. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samiul 'alim. Bismillahil kabir. A'udzu billahil azim min kulli syarrin arin wa min syarri harin nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.